Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Selamat mengikuti rancangan dapur, dakwah dan masak saya. Dan Ramadan Mubarak diucapkan kepada semua yang mengikuti rancangan ini pada bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. InsyaAllah pada hari ini akan saya kongsikan tidak satu tapi dua menu Ramadan yang ringkas, iaitu masakan yang mudah tapi sedap, yang sesuai untuk kita jadikan sebagai juadah berbuka dan juga sahur di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi insyaAllah tanpa kita berlengah, saya akan langsung tunjukkan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk memasak dua masakan tadi. Yang pertama sangat mudah, iaitu masakan sayur bayam sup atau sayur bening, masak bening menggunakan sayur bayam. Dan kemudian kita padankan masakan sayur bening bayam kita ni dengan ayam pedas. Nampak macam senang-senang kan? Tapi ayam pedas saya ni agak unik, sangat mudah, tapi saya jamin insya-Allah ia sangat sedap. Kita boleh gunakan untuk dijadikan sebagai juadah berbuka dan juga sesuai untuk juadah ataupun makanan sahur kita. Mari saya tunjukkan. Baik, insyaAllah untuk masakan pertama sayur atau masak bening sayur bayam ni, kita gunakan apa? Sayur bayam, ya? Dan rencah dia cuma bawang putih saja. Kalau nanti kita tambah dengan sedikit stok ikan bilis, sedikit stok ayam, dan kemudian kita imbangkan dengan tahu. Itu saja bagi bagi masakan sayur bening, dan sayur, bawang putih, tahu dan juga sedikit stok ikan bilis dan stok ayam, kemudian sedikit serbuk lada putih dan garam cukup rasa, dan juga serbuk perasa kalau kita nak menambahnya. So itu saja. Masakan bening ni paling ringkas, paling senang dulu zaman mak-mak kita. Ia masakan yang paling mudah. Bila mana tak ada kemampuan yang untuk mengisi perut ahli keluarga, inilah antara masakan-masakan yang dimasakkan untuk ahli keluarga oleh orang tua-tua kita dahulu. Dan masakan kedua juga masakan simple tapi sedap, iaitu masakan ayam pedas. So untuk masakan ayam pedas ni, pertama sekali kita perlukan isi ayam. Kita boleh beli filet dekat supermarket, lepas tu kita potong-potong macam ni. Dan kemudian nanti ayam ini kita akan gaulkan dengan garam dan juga cili sikit, dan kita akan goreng. Okay? Kita akan goreng ayam ini. Dan kemudian bahan-bahannya untuk menumis ayam pedas kita, pertama sekali kita perlukan 1 biji bawang, dan kemudian ini lebih kurang 5 ulas bawang putih. So itu saja insya-Allah bagi dua masakan ringkas kita, mudah dimasak. Kita tak perlu masak awal-awal lebih kurang, misal kata kalau sekarang buka pukul 7.15 minit, pukul 6 kita start masak pun lebih daripada cukup. Dan baik, insyaAllah mari ditunjukkan cara-cara kita memasak kedua-dua masakan ini. Tapi ini ingin saya gaul dengan
sedikit cili dan garam untuk saya goreng dulu. Ini kita gaul dengan cili. Cili kita boleh pakai cili bo kita ni, cili bo yang kita beli, dan tak payah susah-susah, masakan ni mudah. Kita ambil yang paling mudah seperti mana yang dia katakan tadi. Untuk menyediakan masakan dalam bulan Ramadan ni, tak payahlah kita masak yang terlalu berat hingga memakan masa yang banyak. Kerana bulan Ramadan bulan ibadah, bulan Ramadan bulan ibadah, kita mesti berikan keutamaan kepada ibadah kita dulu. Memang ada juga orang yang kononnya masa tak ada lah, masa dihabiskan untuk memasak, masak untuk buka lah, masak untuk sahur lah, masa dihabiskan untuk masak kuih lah, masa dihabiskan untuk masak kek lah, tapi masa untuk ibadah tak ada. Padahal bulan Ramadan bulan ibadah, kita mesti berikan keutamaan pada ibadah kita. Dalam satu tahun ada 12 bulan, 11 bulan pergilah buat apa yang kita nak buat, urusan-urusan dunia kita. Tapi bulan Ramadan kita khususkan untuk ibadah kita antara kita dengan Allah, sebab bulan Ramadan juga dikenali sebagai bulan Allah. InsyaAllah pasti kita dah boleh goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, segala masakan kita diberkati oleh Allah. Kita yang masak pun mendapatkan kebaikan, yang makan pun mendapatkan kebaikan daripada keberkahan Allah. Jadi saya nak masak, jalankan dua masakan serentak ini untuk masakan sayur bening bayam kita ni tadi. Dan pada masa yang sama saya akan panaskan minyak untuk saya goreng ayam kita. Dan air ni pun dah agak panas, jadi saya taruhkan bawang putih, anggaran, jangan banyak sangat untuk masak bening ni, anggaran 2 ulas. Sambil tu, sambil kita tunggu air panas, kita boleh masukkan ayam kita ni untuk kita goreng bahagian pertama dulu. Saya ingat lagi tak dulu saya katakan tentang masak kalau nak mahir, nak cepat, tak penat, tak buang masa, kita mesti ada multitasking. Jangan kita masak satu, kita tunggu lepas tu orang masak ni, memang lambat lah. Mana-mana yang boleh kita buat serentak, kita buat serentak. Kemudian untuk salt, ini stok ayam, kita masukkan sedikit, jangan banyak. Kita taruhkan stok ikan bilis pun sedikit, setengah sudu teh gitu. Untuk kita rasa saja. Kemudian kita boleh taruhkan perisa kita sedikit, taruhkan serbuk lada putih sedikit. Saya letakkan garam, letak sedikit dulu, ini setengah sudu teh, dan sesudah itu kita boleh kacau-kacau. Kita boleh kacau-kacau. Masakan kita buat, ini masak untuk masak bening, dan ini ayam sedang kita goreng. Bila air dah agak, kita tengok dah agak mendidih, kita boleh masukkan sayur kita. Lepas itu kita tengok ayam kita, balik-balikkan.
insyaAllah. Sambil kita tunggu-tunggu ni ayam kita masak. Saya sup kita mendidih. Bolehlah saya sambung sedikit tentang pesanan-pesanan tentang bulan Ramadan ni. Sebenarnya yang dikatakan bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Sebab tu naklah kita mengistimewakan bulan Ramadan. Macam mana kita nak istimewakan bulan Ramadan? Bukan dengan hiasan, bukan dengan pasang lampu, bukan dengan mengadakan pesta, tapi kita mengistimewakan Ramadan, kita memuliakan Ramadan dengan amal ibadah. Ingat, pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan beberapa tawaran yang tak dibuat pada bulan lain. Yang pertama, dosa kita akan diampunkan. Dosa kita akan diampunkan. Yang kedua, pintu syurga semua dibuka luas-luas. So, siapa yang nak memohon masuk syurga, permohonannya ada pada bulan Ramadan. Pintu neraka semua ditutup rapat-rapat. Justru, siapa yang ingin agar namanya dikeluarkan daripada api neraka, juga naklah membuat permohonannya pada bulan Ramadan. So, macam mana kita nak buat permohonan? Macam mana kita nak meminta ampun kepada Allah agar segala dosa kita diampunkan? Macam mana kita nak membuat permohonan agar diri kita dapat dimasukkan ke dalam syurga? Macam mana kita nak membuat permohonan agar nama kita dikeluarkan daripada api neraka? Nabi SAW, Nabi kita sangat menyayangi kita, banyak memberikan tunjuk ajar kepada kita. Maka beliau SAW telah mengajar kepada kita, perbanyakkanlah kita membaca doa ini, doa yang khusus hanya pada bulan Ramadan, iaitu doa asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. So, sayur ni kita lihat dalam lidah kita dah boleh masukkan tahu kita. Kita dah boleh masukkan tahu. Dah masuk tahu, kita jangan godak terlalu kuat. InsyaAllah. Jadi dengan itu sup bayam kita ni sudah pun jadi. Sup bayam kita ni sudah jadi. Jadi seperti mana yang dikatakan tadi, kita makan makanan kita naklah seimbang. Ni ada ayam, ni ada pedas, kan? Jadi ada juga sup, dan ada juga bahan-bahan macam sayur, serat, dan kemudian tahu, protein, untuk kita imbangkan dengan makanan keras seperti ayam dan juga sambal. Jadi itu saja, insya-Allah. Saya akan alihkan periuk saya sebab ini sudah masak. Jadi satu masakan dah masak, tinggal satu lagi. Okey. So, ini ikan ayam ni kita lihat pun dah cukup, kan? Jangan terlalu garing sangat. Garing sangat terlalu keras, sebab ayam ni kecil, isinya akan jadi keras. Nanti keras untuk orang-orang yang gigi tak kuat, tak ada gigi, kan? Itu tak begitu sesuai. Mana yang dikatakan tadi, masakan yang kita masak ni
dia mudah, cuma kerana nak recording nampak macam adalah leceh sikit. Tapi lama saya masak sendiri memang insya-Allah dalam masa setengah jam 45 minit itu dah selesai lah. Jadi nanti selalunya semua masakan dalam bulan Ramadan bagi saya, semua memasak kita mengemas mesti nak selesai setengah jam sebelum masuk waktu buka. Kenapa dibuat macam tu? Kerana antara waktu nak dekat-dekat berbuka tu, itulah antara waktu yang paling makbul doa bagi orang yang berpuasa. Ulang sekali lagi, waktu yang nak dekat-dekat buka lebih kurang setengah jam, itulah waktu yang paling makbul bagi orang yang berpuasa berdoa. Jadi kalau sekiranya pada waktu itu kita sibuk dengan masak lah, sibuk dengan tak buat apa-apa ke, rugi kita. Kalau hari-hari macam tu kita biar bulan Ramadan berlalu, maka berarti sia-sialah segala kebaikan bulan Ramadan yang diberikan kepada kita. Jadi pada agak-agak nak dekat waktu buka tu tadi lebih kurang setengah jam, kita dah settle semua. Dan kalau nak mandi, kita mandilah. Kalau dia nak mandilah, tak suci nak mandi, tak ada apa-apa perintah pun kalau nak buka mesti mandi dulu, tak ada. Cuma saya katakan kalau nak mandi kita boleh mandi, jadi biar segar. Jadi kita ada masa untuk kemudian setelah kita sediakan makanan atas meja dan masa untuk kita berdoa. Mintalah kepada Allah apa saja yang kita nak minta. Kita pun tahu kita ada banyak hajat, banyak keperluan yang kadang-kadang kita minta-minta, kita katakan Allah tak makbulkan. Namun Allah janjikan kalau kita minta pada waktu nak dekat-dekat berbuka tu, sampailah kita berbuka, doa-doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita nak lepaskan peluang yang macam tu kalau kita tahu kita insan yang banyak masalah, banyak perkara yang kita mahukan dalam hidup kita, banyak perkara yang kita nak minta kepada Allah. Gunakanlah kesempatan pada waktu-waktu itu. Jadi pada waktu berbuka tu, kita mulakan dengan doa yang minta 3 perkara tadi. Minta agar dosa kita diampunkan, minta agar kita dimasukkan ke dalam syurga, dan kita minta agar kita diselamatkan dan dilepaskan daripada azab api neraka. Itulah yang boleh diingat-ingatkan dalam bulan yang mulia ini. Kita saling nasihat menasihati. Itulah yang saya nakkan dalam rancangan saya dapur dakwah dan masak ni. Sambil-sambil kongsi-kongsi masak, dapat juga disampaikan sepatah dua nasihat. Saya harap anda semua taklah bosan, taklah bosan. Memang akhir zaman mengajak kepada yang makruf, yang baik itu bukan satu perkara yang mudah, kerana akhir zaman manusia tak suka kepada seruan-seruan yang baik. Terang sekali lagi, pada akhir zaman memang manusia tak suka pada seruan-seruan yang baik. Itulah sebabnya saya sentiasa mencari jalan mengadakan platform-platform yang boleh digunakan untuk saya sampaikan dakwah. Sebab platform-platform yang macam biasa, kuliah ke apa, lalu sebagian orang ada suka lah, tapi kebanyakan orang tak begitu gemar lah, dan tak begitu gemar. Jadi itu sebabnya diadakan platform-platform seperti ini. Ada kemahiran masak, alhamdulillah share masakan pada masa yang sama sampaikan juga nasihat-nasihat dakwah. Okey, so kita tunggu ayam kita ni goreng sikit lagi, tak payah terlalu garing sangat, dan kemudian kita akan angkat. Kita boleh angkat ayam kita ni, jadi kita nampak ayam kita ni sudah digoreng, tapi tak nak goreng garing macam kita goreng ayam goreng betul-betul, tidak. Kalau dah
dengan potongan kecil-kecil macam gini, yang goreng garing, isi dia akan jadi keras. Isi dia akan jadi keras. Jadi dengan bekas minyak ni juga, dan biar lebih safe tak apa, kita akan tumis sambal pedas kita. Kita akan tumis sambal pedas kita. InsyaAllah. Sekarang sekali kita masukkan bawang kita. Masukkan bawang. Bila dah agak layu dan dah naik bau, kita masukkan sedikit bawang putih. Bawang putih mesti lebih sikit, paling kurang 5 ulas gitu. Okay? 5 ulas. Lagi lebih sikit bawang putih lebih baik. Apa-apa masak sambal, bawang putih mesti lebih. Okay, kalau lebih lagi sedap. Okay. Kemudian kita lihat, jangan sampai bawang putihnya hangus. Agak-agak kita dah boleh masukkan cili kita. Okay. Kita dah masukkan cili. Nice. Dah. Mari beritahu masak cili ni paling penting. Cili ini jangan mentah. Cili jangan mentah. Cili kalau mentah, semua usaha kita menjadi sia-sia kalau masakkan dah jadi sampai hangus atau mentah, tak sedap. Semua usaha kita nak kita jadi sia-sia. Oleh sebab tu masak mesti fokus. Dengar ke tidak? Masak mesti fokus. Khususnya akak-akak ni, hidup jangan sampai jadi manusia yang tak fokus. Kejap-kejap handphone, kejap-kejap tengok WhatsApp. Alhamdulillah, kita masak sambal macam tu lah. Tadi dikatakan masak mesti fokus. Jangan sekejap masak, taruh barang, lepas tu pergi tengok handphone, check WhatsApp. Kalau datang balik, kemudian barang dah hangus, masakan dah hangus. Bukan saja kita habis masa, kemudian habis wang ringgit. Kalau masakan dah hangus, totally tak boleh makan. Api kita kecilkan sikit. Kemudian kita masukkan serbuk ataupun stok ayam. Jadi kita punya sambal tu kita akan rasa lain. Dia bukan macam sambal tumis. Dia bukan macam sambal tumis. Dia sambal ataupun ayam pedas. Sambal ayam pedas. Macam ni. Saya nak rasa sambal ni. Apa rasa? Dalam puasa-puasa ni ingat, boleh rasa, tapi kita rasa kat lidah. Lepas tu kita buang dan kumut-kumut. Bismillah. Masya Allah, bagus. Lepas tu kita boleh masukkan ayam kita. Kita kacau-kacau ayam kita ni. Dan dengan itu masakkan ayam sambal pedas kita sudah jadi. Ni
Ya. Ini untuk berbuka pun sesuai, untuk sahur pun sesuai. Okay. Nanti minyak ni kita nampak agak lebih, kita boleh buang. Minyak boleh buang. So itu saja insyaAllah bagi perkongsian kali ini. Baik, insyaAllah itu saja yang dapat dikongsikan. Mudah-mudahan yang memberikan manfaat, khususnya dalam bulan Ramadan ni. Saya juga nak mencari saham, saya tak berhenti dalam usaha untuk mencari saham akhirat ni. Kenapa apa yang baik kalau kita sampaikan, kita sharekan, orang lain buat, dan kemudian mereka juga memberi makan kepada ahli keluarga dengan masakan yang baik, yang sedap. Mereka pun dapat pahala, saya pun dapat pahala. Macam itulah pahala akan sentiasa sambung menyambung. Kerana rahmat Allah tu sangat luas. Rahmat Allah tu tidak sempit. Jadi kalau kita suka dengan sharing ini, khususnya pada bulan Ramadan, sampai kita ingat-ingatkan orang tentang bulan Ramadan, sharekanlah dan subscribe, dan kemudian sharekan. Yang paling penting sharekan agar lebih ramai lagi boleh dapat manfaat daripada perkongsian ini. Nak share ni bukan susah, tekan button je. Apa masalah dia? Adakah kita nak termasuk di kalangan-kalangan di kalangan orang yang seperti dikatakan tadi, akhir zaman orang susah nak buat baik? Padahal benda baik, tekan butang share. Saya tak minta apa-apa kan. Ada saya minta siapa nak ikuti rancangan saya ni kena bayar duit? Tak ada. So saya boleh mengadakan masa untuk buat sharing ni. Kenapa kita tak sama-sama perkembangkan? So daripada saya cukup sekian. Ramadan Mubarak. Selamat berpuasa dan selamat menunaikan segala ibadah yang baik pada bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.